Jika saya menyampaikan serangkap pantun, melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin dan dirahmati Allah sekalian. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum penghayatan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT pada pagi yang nirmala ini. Ya, hadirin yang dihormati sekalian, bersama saya pada pagi ini terdapat 3 orang tetamu undangan yang saya jemput dari serata pelosok Malaysia. Baiklah, ahli panel pertama, Nur Umairah binti Zulkafli, sila perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Umairah binti Zulkafli daripada Sungai Tiram, Johor. Saudari, adakah saudari sihat sekarang? Yep, Alhamdulillah sihat. Saudara? Alhamdulillah saya dalam keadaan sihat. Baiklah, Amir Yassin, ahli panel kedua, sila perkenalkan diri anda. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Yassin Sri. Saya berasal daripada Muar, Johor. Adakah saudara dalam keadaan sihat? Alhamdulillah, saya dalam keadaan yang baik-baik saja. Bagaimana dengan Tuan Pengerusi? Alhamdulillah, setelah dijelaskan seperti tadi, saya dalam keadaan sihat. Baiklah, seterusnya, ahli panel ketiga, Nur Syafinas. Sila perkenalkan diri anda, Syafinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafinas binti Muhammad Amin. Saya berasal daripada Sabak Bernam, Selangor, sebagai panel ketiga. Baiklah, apa khabar saudari? Khabar baik saudara. Baiklah, kita teruskan kepada pengenalan kita mengenai penghayatan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Baiklah, marilah kita bersama-sama di forum etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan kepada anda mengenai pengenalan dalam peradaban penggunaan ICT. Baiklah, pengenalan. Dalam meniti arus modernisasi yang menejawatan tanpa diundang, penggunaan ICT dalam kehidupan seharian adalah keperluan dalam meningkatkan ekonomi negara. ICT merupakan akronim atau singkatan daripada perkataan Information and Communication Technology yang bermaksud teknologi komunikasi maklumat. ICT merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan maklumat iaitu mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan masa. Perkembangan dalam bidang teknologi maklumat ini telah menyogokkan gaya hidup baharu serta mengubah cita rasa pengguna. Teknologi maklumat telah menguasai global ini dengan berleluasa. Hampir setiap saat masyarakat akan menggunakan teknologi maklumat dengan mengawal setiap perkara di hujung jari mereka. Keadaan ini menjadi abad mustahak kepada masyarakat kerana merupakan agenda baharu yang mendapat tempat dalam sanubari masyarakat. Hal ini demikian kerana teknologi maklumat diwujudkan untuk menyenangkan kehidupan kita yang sibuk. Kerajaan negara kita yang menyedari teknologi maklumat mampu menjadikan negara kita duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju telah pun bertindak pantas dengan melaksanakan pelbagai inisiatif untuk mencapai wawasan tersebut. Baiklah, ahli panel pertama, Nur Umairah. Saya. Boleh saya pendengarkan daripada ahli panel pertama mengenai peraturan dalam penggunaan ICT? Okey, baik. Okey, terlebih dahulu dalam penggunaan ICT ini kita ada beberapa peraturan yang dapat saya kongsikan kepada anda semua. Antara peraturannya adalah komunikasi sesama manusia dengan menghormati privasi dan pendapat yang dikemukakan oleh mereka dan sentiasa menjaga adab percakapan atau penulisan. Peraturan kedua adalah mengikut piawai maklumat dengan mengikut undang-undang yang telah ditetapkan bagi mengelakkan kebocoran atau denda. Peraturan ketiga adalah ketahui keberadaan dunia cyber dengan memerhatikan keadaan sekeliling bagi mengelakkan salah faham dan ketidakselesaan orang lain. Akhir sekali adalah menghormati masa orang lain dengan memohon jangka masa untuk membincang atau menghormati masa untuk bersama keluarganya dan masa rehatnya. Okey, itu sahaja yang dapat saya kongsikan tentang peraturan dalam penggunaan ICT. Baiklah, terima kasih saudari Nur Umairah sebagai ahli panel pertama dalam membincangkan mengenai peraturan dalam penggunaan ICT. Serba sedikit
peraturan dalam penggunaan ICT seharusnya dititik beratkan supaya kita terus maju dalam meniti arus modernisasi yang menejah watan zaman kini. Baiklah, seterusnya ahli panel kedua, Encik Muhammad. Ahli panel kedua, Encik Amir Yassin. Ya, saya Tuan Pengerusi. Boleh saya mendengarkan daripada Encik Amir Yassin mengenai kesan buruk sekiranya penggunaan ICT tidak digunakan secara baik. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Pengerusi kerana sudi bertanyakan soalan ini kepada saya. Baiklah, sama. Walaupun penggunaan ICT ini banyak memberi kebaikan kepada kita, tetapi terdapat juga kesan buruk yang boleh datang disebabkan penggunaannya. Baiklah, yang pertama, berlaku pembaziran waktu, iaitu keseronokan melalui laman-laman sosial seperti Facebook, Twitter dan bermain permainan maya secara atas talian menyebabkan seseorang menghabiskan banyak waktunya. Seterusnya, melayari laman web yang tidak bermoral ataupun lebih teruk lagi, pornografi. Melalui laman seseorang tidak bermoral ini, generasi muda akan terpengaruh dan mengikut perlakuan yang tidak baik menerusi laman seseorang tersebut. Seterusnya, berlaku jenayah cyber. Jenayah cyber yang dimasukkan adalah seperti penipuan secara atas talian, berlaku transaksi palsu, buli cyber dan sebagainya. Setakat ini daripada saya, kembali kepada Tuan Pengerusi. Baiklah, terima kasih Encik Amir Yassin mengenai penjelasan kesan buruk sekiranya penggunaan ICT tidak dilakukan atau tidak dipergunakan ke arah yang lebih baik. Oleh hal yang demikian, boleh saya perdengarkan seterusnya daripada Puan Nur Syafinas mengenai kesan baik sekiranya penggunaan ICT dilakukan kepada perkara-perkara yang lebih berfaedah. Okey, baiklah. Saya akan menerangkan tentang kesan positif ICT dalam penggunaan kesan positif ICT. Okey, ialah yang pertama ialah dapat memudahkan mendapatkan maklumat, iaitu pelbagai maklumat boleh diakses melalui medium ICT seperti internet. Hal ini memudahkan para pelajar mendapatkan maklumat tentang hal-hal berkaitan pendidikan di internet. Para pelajar boleh melayari blog-blog pendidikan yang semakin banyak di internet pada masa sekarang. Selain itu, ICT juga memudahkan komunikasi, iaitu melalui laman sosial seperti Facebook, Twitter, Skype dan sebagainya. Manusia pada zaman sekarang boleh berkomunikasi secara atas talian dengan mudah dan cepat. Sebagai contoh, ibu bapa yang merindui anaknya yang berada di perantauan ataupun berada di berjauhan di antara mereka boleh menanyakan kabar ataupun melihat keadaan anak-anak mereka melalui laman sosial seperti Skype yang memberi peluang kepada mereka untuk melihat keadaan anak mereka ketika itu. Selain itu, ICT turut membawa kesan positif dalam mempercepatkan urusan. Kini pelbagai urusan kerajaan atau swasta dengan mudah boleh dilakukan secara dalam talian. Contohnya urusan perbankan, pembayaran bil utiliti, permohonan kerja, membelah dan sebagainya. Orang awam tak perlu lagi beratur panjang untuk membayar bil di kaunter, sebaliknya boleh terus membayar bil utiliti mereka di internet dengan mudah dan cepat. Selain itu, ICT juga memudahkan orang awam untuk mengetahui perkembangan semasa yang berlaku. Kemajuan ICT ini yang bersifat global memudahkan seseorang mengetahui berita atau kejadian yang berlaku di luar negara dengan mudah dan cepat. Nama sesawang berita setiap negara boleh diakses melalui jaringan internet untuk mendapatkan berita-berita terkini dari negara luar. Sebagai contoh, setiap hari kita akan dikemaskini dengan berita tentang kenaikan kes-kes COVID-19 di negara kita dan di negara luar juga. Akhir sekali, ICT memberi manfaat kepada individu ataupun syarikat dengan meluaskan pasaran perniagaan mereka. Perdagangan antara atas talian semakin popular dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, perkembangan pesat teknologi maklumat mampu membawa jaringan perniagaan yang luas dan lebih berdaya saing melalui atas talian. Pembelian secara atas talian juga membawa banyak kelebihan kepada pembeli. Ini kerana mereka mempunyai banyak variasi barangan yang boleh dibandingkan dan harga serta fungsinya. Pembeli juga mampu menjimatkan masa mereka melalui belian atas talian daripada membeli barangan di pasaraya. Itu saja daripada saya. Baiklah, terima kasih Puan Nur Syafinas atas terima kasih panel ketiga Nur Syafinas
atas penjelasan yang sungguh panjang lebar mengenai kesan baik sekiranya penggunaan ICT digunakan ke arah yang lebih positif. Seterusnya bersama saya panel pertama Nur Umairah. Ya, saya. Panel pertama, baiklah. Izinkan saya bertanya kepada panel pertama Nur Umairah mengenai kepentingan sekiranya penggunaan ICT ini dalam jangka masa yang lebih panjang. Okey, kepentingan penggunaan ICT dalam pendidikan dapat meningkatkan daya kefahaman murid. Sebagai contoh, dalam pembelajaran subjek matematik, guru boleh menggunakan grafik dalam gambar. Dalam mengajar proses mengira. Hal ini akan lebih membuatkan sesi pengajaran tersebut lebih menarik dan mudah untuk para pelajar faham dan ingat. Yang kedua adalah mempercepatkan proses PDP. Sebagai contoh, guru atau pensyarah boleh mengajar dengan menggunakan slide tanpa menulis di hadapan atau nota, sekaligus dapat menghilangkan rasa bosan dalam pembelajaran lalu dapat menarik minat pelajar. Kepentingan ketiga adalah memudahkan mendapat maklumat. Pelbagai maklumat boleh diakses melalui media ICT seperti internet. Hal ini memudahkan para pelajar dapat maklumat tentang hal-hal berkaitan pendidikan di internet. Para pelajar boleh melayari blog pendidikan yang semakin banyak di internet. Akhir sekali, memudahkan berkomunikasi melalui laman sosial seperti Facebook, Twitter, Skype dan sebagainya. Manusia boleh berkomunikasi atas talian dengan mudah dan cepat. Para pelajar juga boleh menanyakan soalan yang tidak difahami terus ke guru atau pensyarah melalui WhatsApp. Itu sahaja tentang kepentingan penggunaan ICT dalam pendidikan. Baiklah, terima kasih kepada Nur Umairah atas penjelasan mengenai kepentingan penggunaan ICT dalam pendidikan. Jelaslah bahawa penggunaan ICT ini mempunyai pelbagai kepentingan yang seharusnya kita titik beratkan supaya dapat menjadi suatu titik mula dalam membantu meningkatkan ekonomi negara. Baiklah, seterusnya bersama saya ahli panel kedua, Amir Yassin. Ya, saya. Baiklah. Kita akan menerangkan mengenai masalah dalam penggunaan ICT. Boleh Encik sedikit menerangkan kepada saya mengenai masalah sekiranya penggunaan ICT tidak digunakan ke arah yang lebih berfaedah. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Pengerusi kerana Sama-sama. mengizinkan saya untuk mengupas tentang masalah penggunaan ICT. Saya berani menegaskan bahawa masalah yang paling utama ialah isu jenayah cyber. Jenayah cyber atau jenayah maya merupakan jenayah yang amat luas bentuknya, iaitu meliputi penggodaman simpanan maklumat dalam komputer, pencurian maklumat peribadi untuk tujuan penipuan ataupun pencurian wang, penyebaran fitnah dakwah, propaganda, penularan virus. Baiklah, yang seterusnya, kelalaian atau ketagihan terhadap teknologi. Hubungan seseorang yang menggunakan teknologi akan menjadi renggang dengan orang yang terdekat seperti keluarga kerana mereka begitu lalai menggunakan teknologi sehingga boleh mengabaikan orang-orang yang terdekat. Terus pula, terdapat bahan-bahan pornografi. Bahan-bahan pornografi ini juga salah satu masalah dalam penggunaan ICT. Hal ini adalah kerana ratusan ribuan laman web mengalami kebanjiran bahan pornografi dan video lucah mudah diakses melalui komputer dan telefon mudah alih. Amalan menonton video lucah akan menimbulkan ketagihan kepada belia kerana mereka merupakan golongan yang mempunyai rasa keinginan mencuba yang tinggi. Tapi kita tak boleh juga nak cakap golongan belia saja kerana masalah ini boleh meluas. Seperti ada kes yang baru-baru ini terdapat remaja ataupun kanak-kanak di bawah umur yang didedahkan dengan pornografi ini. Sekian dari saya. Betul. Baiklah, terima kasih kepada ahli panel kedua Amir Yassin mengenai masalah sekiranya penggunaan ICT tidak ditujukan ke perkara yang lebih positif. Ahli panel terakhir, Nur Syafinas. Ya, saya. Boleh saya pendengarkan daripada ahli panel terakhir, Syafinas, mengenai cara untuk menyelesaikan masalah sekiranya apa masalah yang telah disebutkan oleh ahli panel kedua terjadi dalam jangka masa sekarang ini. Okey, boleh. Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Betul. Okey.
Baiklah, penyelesaian masalah yang diketengahkan ialah dengan menapis video-video dari laman sosial dengan terhad. Penggunaan internet perlulah dihadkan mengikut peringkat umur. Contohnya, kanak-kanak di bawah umur seperti berusia bawah 18 tahun ke bawah tidak dibenarkan menonton dan melihat video tersebut yang berunsurkan lucah ataupun bergenre yang tidak sepatutnya. Di samping itu, tindakan seterusnya yang boleh diambil ialah pihak berkuasa perlu mengambil tindakan yang sewajarnya kepada pihak yang tidak bertanggungjawab yang sanggup menyedahkan pelbagai jenis video porno yang tidak ditapis. Oleh itu, jelaslah bahawa isu pornografi ini banyak mendatangkan kesan negatif kepada komuniti sejagat. Bagi masalah jenayah cyber pula, pihak kerajaan haruslah mempertingkatkan kawalan keselamatan dari segi informasi dan data peribadi. Dengan kerjasama pihak SKMM, masalah ini dapat diatasi lebih awal dan dapat dibendung daripada menjadi lebih teruk. Isu ketagihan teknologi pula haruslah diatasi dengan penerapan nilai-nilai kekeluargaan. Selain itu, lebihkan aktiviti riadah dan bersenam pada masa-masa lapang. Justru itu, ibu bapa memainkan peranan penting bagi mengawal dan menghadkan teknologi anak-anak mereka daripada menjadi ketagihan dan memberi impak negatif pada masa akan datang. Itu saja daripada saya. Baiklah, terima kasih ahli panel ketiga Nur Syafinas atas penjelasan mengenai cara untuk menyelesaikan masalah-masalah sekiranya terjadi tanpa kita jangka. Baiklah, di sini bolehlah saya memberi satu rumusan atau kesimpulan mengenai penghayatan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Malaysia merupakan sebuah negara yang membangun. Hal ini demikian kerana untuk melengkapkan masyarakatnya dengan standard etika yang cemerlang bagi melayari alam cyber yang penuh dengan keselesaan. Islam sebagai agama yang membawa rahmat hendaklah dijadikan sebagai panduan utama dalam pengubalan standard etika penggunaan internet sesuai dengan ciri Islam itu sendiri yang membawa perubahan menyeluruh sama ada dari sudut sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Manakala penggunaan teknologi maklumat yang menjadi tunjang utama kepada kemajuan dan pembangunan negara seharusnya tidak disalahgunakan. Dalam hal ini, penggunaan teknologi maklumat begitulah penting kerana pada waktu sekarang ini pandemik COVID-19 berluasa. Baiklah, kita akhiri forum kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan bacaan wa'az. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal. Baiklah, sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum penghayatan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia.